Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat hari Sabtu. Hari ni berapa hari bulan lah? Tak ingat lah. So sekarang ni dah mencecah 68,000. Baru aku dapat rasa yang aku punya handle ni dah tak berapa nak sedap kan. Jadi aku balik nanti aku nak sembelih leher VF aku ni. Aku nak pasang bearing baru, cone bearing kita panggil, di leher ni, leher VF3i, untuk bagi sedap sikit lah. Nak rasa perbezaan dia macam mana. So kalau yang macam sekarang ni, handling dia macam mana aku nak cakap daripada awal mula beli sampai sekarang, mungkin aku dah terbiasa kot rasa handling dia tu. Aku tak tahu lah, mungkin orang lain kan, sebab aku masa lepas daripada pakai 115 tu, so VF ni motor kedua yang aku pakai, yang ada clutch, yang ada kira power sikit lah. Tapi bagi aku, sebab aku dah pakai lama benda ni, aku rasa biasa je. Tapi tak apa, nanti esok aku nak try tukar cone bearing. So and then aku akan try untuk bezakan lah apa, macam mana perasaan dia, macam mana dia punya perbezaan dia, pasang cone bearing dengan tak pasang. Alright, sampai dekat air hitam. Alhamdulillah, hitam tak hujan. Yes. Air hitam tidak hujan. Okey, harapnya dekat keluar pun tak hujan lah. Air hitam bandar apa bandar pasu bunga. Bandar pasu. Ada gambar pasu besar dekat sempang apa nak masuk daripada tol air hitam tu. Bandar pasu bunga kita panggil air hitam ni. Alright, so esok aku akan membedah leher VF3i ni. So aku akan tukar bearing cone. Bearing cone aku dah lama tak tukar. Okey lah, teruskan saja perjalanan kita ke Keluang. Kita berhenti sekejap isi minyak, dan kita akan teruskan perjalanan ke Mersing. Alright, bye. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Ni kalau jalan biasa tak bunyi? Ada, kalau jalan biasa tu memang bunyi. Dia macam besi tu longgar ke apa lah. Lepas tu bila turun condong tu, dia bunyi lah macam benda tu tap macam jatuh. Bukan mangga tu. Mana? Mangga mana? Mangga makut. Ya, aku dah dekat buat motos. So aku hari ni tukar bearing cone. Patutnya aku tukar masa awal-awal aku beli dulu, tapi baru ni nak tukar. Sebab handling dah tak cantik lah. Alright geng, untuk membuka steering cone, kita tak perlu nak buka keseluruhan cover set di hadapan, hanya buka bahagian yang bentuk V itu saja, and then longgarkan nut yang menghubungkan antara handle dengan kita punya besi body ataupun T-fork kita. Ini dia punya nut yang perlu dilonggarkan. Dan kita pastikan segala bentuk brake caliper ke apa ke hose yang menyambungkan kita punya T-fork kita dengan bahagian apa saja yang kita sebut tadi perlu diasingkan untuk memudahkan kita membuka kita punya steering cone nanti. Okey, kemudian kita longgarkan memegang nut yang besar yang memegang di antara kita punya T-fork dengan body VF3i. So nak longgarkan agak susah sekali sebab aku punya motor tidak pernah lagi tukar steering cone sejak daripada mula beli. Selain daripada menggunakan pelayar, kita boleh gunakan besi atau pemahat untuk kita longgarkan kita punya steering cone itu. Okey, setelah kita longgarkan steering cone, so kita akan dapat melihatlah macam mana ball bearing itu disusun di dalam kita punya steering cone. Untuk VF3i, dia punya ball bearing disusun macam itu saja tanpa ada pemegang housing. So korang boleh tengoklah, inilah rupanya steering cone VF3i. Semua mesti dah tahu kot. Siapa yang pernah buka dia tahulah macam mana kedudukan ball bearing itu. Hanya disusun macam itu saja tanpa ada pemegang. Alright. So untuk bahagian bawah kita akan tengok nanti. Oh,
Ada pula benda sensor kat situ. Sensor. Okey, itulah dia ball bearingnya. Alright. So untuk bahagian bawah, so kita dapat tengok dekat sini ball bearing dia agak besar sikit compare dengan yang atas. Dan ia juga disusun seperti itu sahaja di atas atau di dalam dia punya cup bahagian yang dekat dengan T-fork itu, dan disaluti dengan grease yang amat banyak untuk mengelakkan geseran di antara besi dengan ball bearing itu. Okey, semua ni akan kita ganti nanti dengan yang baru. So inilah rupa steering cone belah atas yang tadi sebelah bawah. Kalau nampak ni daripada gambar ni ada bahagian ball bearing yang dah pecah sebenarnya. That's why lah bila aku corner rasa tak best, dia macam berat ke sebelah kanan. Dan bagi korang yang mengalami keadaan seperti itu, dah sampai masanya untuk korang tukar korang punya steering cone. Okay, untuk steering cone aku pilih jenama NK, dan model yang sesuai dengan VFTI adalah Karisma 125. Alright, hanya ni saja yang setakat ni lah orang main guna kan, model Karisma je, model lain tak pasti. Okey, untuk washer, iaitu bahagian kira penutup bahagian bawah lah, bagi kita punya steering cone ni perlu dikeluarkan. Agak susah sebenarnya, kita perlukan besi lah untuk menolak washer tu keluar. Masih lagi terkesima dengan susunan jatuh pula. Dengan susunan ball bearing tu, nampak memang tahu lah, macam ni lah standard VFTI S1M. So washer tu masih lagi nampak kat situ. Okey, so kita perlukan besi yang panjang untuk menolak washer itu keluar. Okey, masih lagi belum berjaya, ketuk lagi. Okey, dah keluar sudah washer tu. So ini akan kita tukar nanti dengan yang baru lah, sebab yang ni pun rasanya mungkin dah telan waktu dan zaman. So kita pakai yang baru saja. Alang-alang lah dah tukar ni, kita tukar semua sekali. Okey, kita buat side by side comparison. Ini adalah housing je, housing untuk Karisma steering cone. Nampak sama kalau kita letak side by side, kita nampak saiz lebih kurang sama. Dan untuk VF3i standard, ball bearing dia macam biasa disusun macam itu saja tanpa ada pemegang atau housing. Okey, compare dengan yang Karisma ada pemegang, nampak kemas dan lebih cantik. Dan kenapa Karisma menjadi pilihan? Kalau tengok balik steering cone dia nampak sama kan, sesuai Karisma, sesuai digunakan untuk menggantikan yang standard. Untuk bahagian bearing cone yang bahagian bawah pun kita akan tukar dia nanti. Ini semuanya kita akan gantikan dengan yang baru. Okey, untuk bahagian atas jangan lupa kita sapukan grease sebanyak yang boleh. Tujuan grease ini disapukan adalah untuk melancarkan pergerakan dan melicinkan pergerakan di antara ball bearing dengan kita punya bahagian cup steering cone di sebelah atas. Okey, untuk bahagian cup ring di bawah, kita perlu tanggalkan dia. Nak tanggalkan dia agak susah sikit lah, kita perlukan pemahat untuk kita longgarkan sebab ia terlalu ketat. Dan setelah ia berjaya dikeluarkan untuk meletakkan housing cup yang baru, so kita perlukan, ia perlu ditekan ke dalam dengan lebih rapat ke bahagian T-fork. So kita gunakan cup yang lama, kita letakkan belah atas, kita gunakan plier, and then kita ketuk lah. Secara indirectly dia akan menyebabkan housing yang lama tu, cup yang lama tu akan rapat ke bahagian T-fork. Kalau kita pukul direct kepada cup yang baru, akan menyebabkan kerosakan pada cup itu dan menyebabkan dan menyukarkan kita punya housing ball bearing itu diletakkan di tempat tersebut. Dan jangan lupa sapulah grease sebanyak yang boleh untuk memudahkan pergerakan kita punya steering cone itu nanti. Tak lupa juga sapu grease pada kita punya housing ball bearing. Tu dia jual motor dia. Masuk air. Dah.
Dia maksudnya macam mana? Dia macam dia macam ada nak jatuh ke? Tak ada. Dia Terlalu ringan. Macam tekan brake punya ketuk-ketuk. oh. Biar anil tu. Okay, inilah rupa dia yang telah kita letakkan dengan grease steering cone kita yang baru. And then kita letakkan kembali fork T-fork kita masuk ke dalam kita punya body kerangka besi VF3i. Dan yalah, proses ni sebenarnya tak adalah rumit. Dia cuma perlukan kesabaran lah, sebab ada beberapa nut yang dah rasa ketat gila, kita perlukan daya lebih sikit untuk kita tanggalkan. Dan pastikan nut yang baru yang memegang kita punya T-fork dengan body perlu diketatkan, sebab kalau tak ketat akan menyebabkan kemalangan dan kerosakan. Gunakanlah pemahat atau besi untuk kita lockkan dia, bagi dia betul-betul ketat. Pastikan kita punya handle sedap. So kat sini aku tak ketatkan handle sebab aku dah rasa orang yang ketatkan handle, pada aku dia tak apa selesa, sebab handle tu terlalu macam ketat. So aku hanya biarkan ia macam tu saja. Hanya aku tukar steering pun saja tanpa ketatkan handle. Alright. Cuma beza yang ni je lah, yang latest, yang terkini ni. Betul tak? Dia berat. Macam berat tau, nak kunut ni. Asal macam pelik goyang Sising lori kat kona kan. Tak ni. Dekat ni aku pakai apa? Ada beza ke? Sama je. Tak ada beza. Jadi bawa baru rasa beza ke? Dah siap pasang lah. Sekarang kita punya member ni nak bawa, nak test. Kasih Willy sikit. Tak test handling dia macam mana. Ambil loncat-loncat. Anu tu lah capek. Okay, aku settle pasang apa kita panggil bearing cone untuk VF3i. So dia punya structure VF3i punya bearing cone tu memang beza dengan yang Karisma lah. So saja aku pasang sebab dah lama tak pasang. Bukan lama kan, kira daripada mula beli sampai sekarang memang tak pasang. Kiranya hari ni baru dapat rasa. Itu pun selepas handling tu tak rasa best. Okay, kita tunggu nanti macam mana dia punya ni. Alright, so aku sekarang dekat mana? Wah, tu tak nampak buat motor. So kat sini lah tempat aku selalu kalau aku buat modified engine ke, modified barang ke kat sini. So harga total semua sekali kita pasang, upah pasang dalam RM60 kot, kata toke tu. Kita tengok siapa yang duduk mesin nak pasang bearing cone, boleh datang ke Huat Motors. Masuk. Oh, dia datang. Sit down. Sit down. Sit down. Saya tak tahu. Up. Hai. Sakit. Okay. Sebaik tak langgar. Aduh lah, laju. Aku pun laju. Alright, so settle pemasangan bearing cone Karisma Kapur. So sekarang ni nak test untuk handling pula. Hari pun dah nak grimis lah ni. Okay, nampak lebih smooth lah Nampak lebih ringan, lebih smooth, lebih sedap. Tak boleh nak
test lama sebab sana tu hujan. Okay. Okay guys, so baru saja settle pemasangan bearing cone yang kita pakai ni jenama NK untuk motor Karisma. Ia fit dengan kita punya VF3i. Jadi siapa-siapa yang nakkan handling yang lebih sedap, so boleh tukar lah bearing cone Karisma. InsyaAllah akan puas hati lah. Okay, sekarang pukul 11. Hari ni ada beberapa orang kawan daripada Melaka nak datang, nak lepas gian ride sebelum PKPB yang akan start esok. Jadi dia orang pun datanglah ke Mersing untuk ride. Tak tahulah dia orang dah sampai mana. Semoga selamat perjalanan dia ke sini. Nanti kita akan sambut lah